Bon Dieu les ramène au séjour vers toi, au séjour vers toi. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Zigzag Tips. Saya nak menyambung video sebelum ini, iaitu how to tips untuk memohon internship di syarikat animasi. Jadi oleh kerana agak lama gapnya, so sebenarnya saya tak well prepared sangat for this second season, di second series, tapi but I think I need to finish it off sebab it's very important dan I need to do it fast lah, because saya dah hantar sebelum saya terima beberapa permohonan dan saya bagi link video sebelum ni, iaitu tentang apa yang saya expect, tapi masih juga tak ada perubahan. Sebab basically when you ask for position in animation industry, animation company, the first thing that we want to see is your animation, kan? You cakap you animator, you want to work in animation, at least you should show something related lah, related. I mean, I want to see the animation lah, kan? Tapi tak ada. Ramai yang hantar resume, masih lagi hantar resume and creative resume. Mungkin dia orang rasa creative resume. Satu lagi dia orang hantar Behance, tapi dekat situ pun tak ada animation, hanya ada gambar-gambar sajalah, kan? Unless you state yang you memang nak kerja just nak buat graphic only, kan? Tapi but if we are constantly looking for animators lah yang well equipped with skills, dan tapi kalau or you are willing to be trained, so you should state that in your resume or your email. Okay, dan jangan tanya macam mana dah hantar, you dah hantar, lepas tu I receive WhatsApp macam macam mana permohonan saya. Tak, the issue is you should ask, saya ada masa tak? Sorry bukan saya saja, kebanyakan orang lah, kebanyakan majikan, kebanyakan syarikat industri. You should ask, do you have times to review my application first? Bukan macam dapat tak dapat, tak boleh, itu bukan caranya lah. Better, cara terbaik ialah tanya dulu. Saya dah hantar email, dah check tak email. Baru ni ada satu saya baca dekat Facebook, ada kawan saya ada satu komplain, kata ada pula yang email tu mungkin ekstrim lah, simply email and cakap dah baca email belum? Macam orang tiba-tiba email apa? Kena beritahu you politely, saya dah hantar email, boleh tak check? Tapi kalau orang tak reply, kalau ada tak reply, mungkin ada sebab lah, kan? You should think betul tak cara aku tanya? Itu you kena tengok dulu, baru ada hati orang nak melayan lah. Bukan saya saja, saya tak kisah, saya cuba layan, tapi I'm talking about most of the HR people, kan? Okay. Seterusnya, okay, saya nak bersambung. Saya dah cerita pasal who, when, what, dan keempat why. Why ni dia it needs a little more homeworks from your side, kan? Macam contohnya ada, saya terlibat dengan Persatuan Animasi Malaysia. Ada orang yang hantar PM dekat DM dekat page Animas yang tanya, ada saya nak mau internship. Kena faham bahawa persatuan bukannya syarikat, kan? Boleh, sebenarnya memang ada persatuan yang bergerak dengan hire intern, tapi sebab tu dia cakap you should check first, tanya first, boleh tak, ada tak persatuan mengambil pelajar intern, bukannya simply saya nak intern dekat sini. Sebab tu kadang-kadang macam kau tahu, you kena faham persatuan, beza persatuan dengan syarikat.
di mana dalam persatuan ada banyak syarikat. Jadi persatuan mungkin boleh salurkan you kepada syarikat yang memerlukan lah kan. Tapi that's why you need to ask the right question, and that's why you need to do your homework first. And company yang you minta, contohnya saya kurang faham, contohnya kalau you tahu pasal Animagis yang berat, contohnya Animagis focus on 3D animation. So kalau you datang, you hanya tahu buat 2D, you tak boleh guna 3D, it's macam tak kena lah. So sebab tu you kena study dulu, you kena tengok dulu website, you kena cari sesuai tak sesuai aku nak mohon kat sini. Bukan simply as ada company hantar, ada company hantar, ada orang macam tu tak kisah, jadi dapat. Lepas tu sebab tu the good resume, the good email show that you have done your research kan. Contohnya saya pernah menonton hasil ni ke, atau saya telah melihat website atau channel YouTube ZTV ni, dan saya tertarik dengan kerja-kerja ni. Dia kadang gebang tak gebang tak, tapi dia memang dia satu somehow dia macam saya cakap, kalau saya pernah cakap sebelum ni kot, dia macam awak berbual dengan orang, kalau orang tu macam hi, awak pun hi. Lepas tu dia macam tak tahu cakap apa. Dia tak jadi konversasi yang menarik. Tapi kalau dalam ramai orang, tiba-tiba ada seorang ni yang macam, encik, saya tahu, saya pernah tengok lah encik punya kerja. Dia jadi awak psikologi saya manusia majikan akan rasa seronok. Budak ni faham. So dengan harapan you know the direction of the company, you know apa yang kita expect kan. Sebab tu dalam why ni the best way, the best thing kalau you boleh cakap kenapa awak pilih syarikat ni instead of syarikat lain. Contoh tu lagi, penggunaan software pun beza. So contoh kalau awak dah kaji, syarikat ni selalu pakai Maya, jadi kalau awak guna 3D Max, kalau awak cakap saya tahu syarikat ini menggunakan Maya, tapi walaupun saya guna Max, contohlah saya guna Max, saya sedia bertukar. Jadi apabila awak dah menjawab, awak dah bersedia dengan kenyataan-kenyataan ini di dalam email anda, dia lagi mudah. Instead of saya nak tanya balik, awak tahu tak kat sini pakai apa, contohnya kami guna Blender, tapi kalau awak tahu Maya aja, macam mana kami nak ambil? Unless you, takkan saya cakap boleh belajar. Lepas tu boleh, kalau saya email, saya tanya boleh belajar, boleh kalau kita tukar Blender? Susah lah, saya cikgu lecturer tak ajar. Soalan jawapan yang paling kami tak suka lah. Tak, jadi dia tak ngam lah. Sebab tu macam serupalah macam you nak, kalau kita nak mengurat kan, mengurat you stock. Yes, you have to stock. Bukan stock tu benda, bukanlah stock in disgusting or perverting lah. This you stock, maksudnya you kaji, you tahu mana ciri-ciri ni, jadi you nak ke, then baru you decide to approach. Bukan simply cari nama company hantar kan. Jadi you kena tahu syarikat ni buat apa, pakai software apa. Benda-benda tu kadang kalau you tak tahu, mungkin you kena tanya kan. Tapi sebab tu looking for job, looking for internship ni, it's a serious work. You kena serius, you kena cari, you kena kaji, bukannya simply mohon saja kan. Banyak benda yang perlu difikirkan lah untuk sebelum memohon kan. Sebab tu some company they want you to know lah kan. Kalau you dah buat your research, it's give an impression, good impression lah to the bakal majikan, bakal syarikat. Okay, now kemudian where, sama juga where ni, macam contohnya kan, sekarang ni mungkin pandemik lah, tapi di zaman ketika biasanya in studio, ramai yang macam mohon je, padahal contohnya awak belajar dekat JB, tapi sebenarnya rumah awak dekat Terengganu, lepas tu awak mohon dekat Melaka kan. Lepas tu you kena fikir dulu, okey, maksudnya kenapa syarikat ni kat mana? Kata syarikat ni kat Perak, awak kat Perak, jadi awak kena bersedia lah, saya duduk Terengganu. Bukannya ada asrama tak? Dia satu benda yang tak logik lah. Dia bukan kerja kilang. Kalau kilang
mungkin kilang besar mungkin ada, saya rasa even syarikat-syarikat ni masih besar di Malaysia pun tak menyediakan asrama kot. It's your responsibility lah macam mana memikir tu. Sebab tu perlu fikirkan di mana awak, kat mana awak nak mohon kerja, kat mana, lepas tu macam mana awak nak bekerja kan. Sebab benda ni you kena fikirlah, dan tak semestinya dan jangan mengharap macam tu lah. Ada pula mengharapkan kenderaan kita, tak sediakan asrama ke, tak sediakan bas ke, sorry lah ini kita bukan universiti memanglah ada asrama kan, tapi bila awak mohon kerja kita tak kisah, dan tak kisah majikan, you kena bersedia. Penginapan tu sebenarnya jarang lah disediakan, jadi itu awak kena tackle kan. Sebab tu kadang-kadang saya macam kami bincang, okey awak nak di sini tapi berapa orang kan, mungkin nak mohon nak mohon rumah sewa, ataupun awak ada saudara. Jadi benda tu yang awak kena ready kan? Bukannya saya duduk kat sini macam mana, itu kami tak, itu bukan hal industri lah untuk memikirkannya. Okey, seterusnya how. Sama juga how tu macam tadi lah. How macam mana nak datang kerja, macam mana nak bertugas. Contohnya okey, dalam sekarang pula dalam keadaan pandemik pula, mungkin sekarang ni, dulu saya dah buat lama dah, kita dah amalkan work from home ni lama lah, sebab it's gig economy kan. Dan kebetulan pula saya dulu daripada azan. Okey, jadi last sekali how, seperti saya katakan tadi, how macam mana awak nak jalankan tugas lah. Contohnya sekarang ni dalam suasana pandemik ni, mungkin kita boleh bekerja dari rumah pun still how, maksudnya you kena prepare your laptop ke PC ke, so benda tu untuk memudahkan urusan lah, memudahkan perjalanan, how you going to do your work kan. Sebab contohnya kita dah melalui beberapa batch, maknanya kita buat kerja secara online, secara digital nomad or work from home. Tapi yang penting ialah, mungkin saya akan bahas tajuk khas lah, macam mana how kita work from home dalam industri animasi ni, dalam nak menyiapkan sesuatu produk tu. Okay, so kesimpulannya untuk kali ni, untuk segmen 2 ni, why, where, how, itulah why, kenapa awak kena decide kenapa awak memilih this company, what you are looking for, apa awak punya expectation, kemudian where, nak tahu kedudukan awak kat mana. Sebab yalah, kita kan Malaysia ni besar lah, mungkin awak Sabah Sarawak ke. Sebab tu saya cakap tadi, why awak kena kaji kat mana syarikat ni, kat mana, untuk awak decide macam mana awak nak bekerja, datang macam mana kan. Mungkin sekarang dalam pandemik ni bukan faktor lah, still a factor juga. Kadang-kadang kita nak sign pun tak boleh, itu pun boleh dibuat online juga sebenarnya. Tapi saya cakap ni biasa untuk katakanlah lepas pandemik ni, lepas kita boleh masuk studio, that's how you kena fikirkan. Dan how, macam mana nak jalankan, macam mana nak datang kerja kan, macam mana penginapan, itu yang kita perlu. Kalau you dah beri bayangan, decide awal-awal in state on your email, lagi memudahkan untuk dipertimbangkan oleh pihak industri. Biasanya macam saya nak tengok, macam saya tengok alamat. Tapi kalau you guna alamat alamat universiti atau alamat college, dia macam okey, tapi masa intern you kena keluar daripada college, unless you ada rumah sewa lah. Tapi satu kita nak tahu, satu yang you kena kaji, kat mana kedudukan syarikat, kat mana you berada, macam mana nak jalankan tugas tu. Okey, itu saja. Satu lagi isu yang besar sebenarnya, tapi itu saya bincangkan dalam video yang khas, iaitu about payment, about allowance untuk internship. Itu tajuk yang akan datang. Itu saja untuk kali ini, untuk video hari ini. Okey, terima kasih kepada menonton.
Kalau ada pertanyaan boleh tanya di Facebook saya atau di YouTube ni, boleh tanya soalan. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe Zigzag TV. Okey, bye bye.